Beliau adalah di antara orang-orang yang mulia di dalam Islam, termasuk di kalangan sahabat Nabi yang disebut sebagai orang-orang yang menjadi ahlul qura, orang-orang yang menjadi sayyidul qari, penghulu para pembaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada Ubay. Lalu Ubay bertanya kepada Nabi, "Adakah Allah sebut nama aku? Malaikat sebut nama aku?" Kata Nabi, "Ya. Mereka menyebut namamu." Demikian kedudukan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 21 Hijrah. Dan disebut oleh Imam Az-Zahabi bahawa Ubay bin Ka'ab adalah di antara sahabat Nabi yang merupakan orang yang paling faqih dalam Al-Quran. Disebut oleh tabi'in bahawa mereka pernah datang bertemu dengan Umar bin Khattab dalam masjid. Wa huwa yajlis amaman nas. Umar ni dia duduk depan orang ramai. Dalam keadaan sebelah dia ada satu lelaki berambut putih, janggut putih, berkulit putih. Dan Umar akan tunduk-tunduk mendengar perkataan dari lelaki tersebut dengan memuliakannya. Maka kata tabi'in, aku tanya Umar, "Ya Amirul Mukminin, siapa dia ni? Aku tengok kamu begitu ambil berat perkataan dia." Maka kata Umar, "Inilah Ubay bin Ka'ab." Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni level dia mufti sahabat. Ubay bin Ka'ab ni level dia mufti para sahabat. Dan orang yang paling hormat Ubay ni antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mufti Sayyidina Umar. Umar cukup ambil berat apa kata-kata Ubay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Jibril pernah sebut nama Ubay kat Nabi ketika diturunkan surah Al-Bayyinah. Bila turun surah Al-Bayyinah, Jibril suruh Nabi baca surah ni dekat Ubay bin Ka'ab. Ini kelebihan Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Ubay bin Ka'ab ni ada satu lagi kisah yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi. Dan kisah ini juga dimuat oleh Al-Hakim dan At-Tabarani. Iaitu kepribadian Ubay, bagaimana dia sungguh-sungguh ikut sunnah. Satu hari Nabi SAW menyebut hadis tentang demam. Nabi sebut pasal demam. Nabi kata orang yang ditimpa demam, dia mendapat pahala daripada Allah. Orang yang demam ni dapat pahala daripada Allah. Dan Nabi kata bahkan tidak ada satu duri yang mengenai seorang Muslim, melainkan itu akan menjadi kafarah kepada dosa. Tuan-tuan rasa Ubay buat apa? Ubay ni, dia pergi berdoa dekat Allah supaya dia terkena demam. Pula dah. Kita tuan-tuan berdoa supaya sembuh demam. Ubay bin Ka'ab, dia pergi berdoa dekat Allah supaya dia kena demam. Dan dia kata, "Ya Allah, jangan bagi aku ini sembuh dari demam." Maka selamat hayat dia, dia sentiasa dalam keadaan demam. Sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Supaya hayat dia duduk demam saja. Duduk demam saja. Disebut orang-orang yang hampir pada dia, bila mereka hampir dekat dia, mereka akan mendapati bahawa dia ni panah badan dia. Sampaikan ada seorang lelaki pernah pegang badan Ubay atau duduk hampir dengan dia, dan dia rasa seperti api yang bakar. Mana duduk dekat dia rasa haba. Rasa haba panah. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Pun begitu, ia tidak menghalang dia daripada berjihad bersama Nabi SAW. Dia hadir dalam perang Badar, dia hadir dalam perang Uhud dan peperangan-peperangan yang lain bersama-sama Nabi SAW dan para sahabat. Ini kisah Ubay bin Ka'ab.